أعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi di sini pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan, sama ada secara online atau secara fizikal, untuk kita menyambung kembali pelajaran hadis kita yang mana pada minggu yang lepas kita tangguhkan. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kelas hadis mingguan ini. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali hadis yang kita baca pada kelas yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan hadis yang pertama daripada hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Baik, kita bacakan hadis ini sama-sama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs radhiyallahu anhu qala Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tidak dapat tidak dilakukan kerana dorongan niat. Tidak dapat tidak, natijah amalan bagi setiap orang itu menurut apa yang ia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang ia ingin memperolehinya atau kepada wanita yang ia ingin menikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi niat ia berhijrah kepadanya. Baik. Jadi hadis ini menerangkan tentang kepentingan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kita lihat sebelum ini tentang makna kalimah yang ada dalam hadis ini. Kalau kita lihat dalam nota hadis mingguan pertama, surat yang kedua tu, yang pertamanya berkenaan dengan lafaz innama. Lafaz innama yang digunakan dalam hadis ni, innamal a'malu binniyat. Jadi bila ada lafaz innama di hadapan tu, dia membawa makna yang sangat-sangat berbeza tanpa kalimah innama itu. Kalau tanpa kalimah innama, yang kita lihat balik di sini, innamal a'malu binniyati. Jadi innama di sini, inna itu suatu penekanan. Satu penegasan sesungguhnya. Ma itu pula tidak lain. Suatu penafian. Jadi Nabi nak tegaskan di sini bahawasanya setiap perbuatan yang kita lakukan sesungguhnya mesti ada niat di situ. Dan satu penafian bahawa tak ada perbuatan yang dilakukan tanpa ada niat pada perbuatan tersebut. Jadi bila Nabi
lafaz innama di hadapan hadis ini, maka ia bawa makna yang sangat-sangat berbeza. Kalau tanpa innama, contohlah kata kalau hadis ni hanya disebutkan al-a'malu binniyati. Dia bawa makna amalan-amalan itu disertai dengan niat. Tapi tak bawa makna ke semua amalan itu. Sebab tak ada penegasan dan tak ada juga penafian. Bila ada innama, Nabi tegaskan bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan mesti disertai dengan niat. Dan satu penafian bahawa tiada perbuatan yang dilakukan melainkan mesti ada niat di situ. Itu lafaz innama. Kemudian lafaz al-a'mal. Lafaz al-a'mal ini perbuatan-perbuatan. Bagi yang ikuti secara online, offkan mic ya. Ada yang terlupa nak offkan mic. Baik. Kemudian yang kedua, lafaz al-a'mal. Lafaz al-a'mal adalah merupakan kata nama bawa makna jamak ataupun banyak amalan-amalan daripada kalimah amalah, dan ia merangkumi semua amalan, sama ada amalan yang soleh, yang baik, ataupun amalan yang fasid, amalan yang buruk. Dan merangkumi juga amalan yang makbul diterima ataupun amalan yang mardud ditolak. Dia bila sebut amalan tu bukan hanya merujuk kepada amalan soleh semata-mata. Dia merangkumi semua bentuk perbuatan. Dan bukan semata-mata perbuatan saja, tapi juga termasuk perbuatan hati ataupun amalan hati. Amalan hati, lidah dan anggota tubuh badan yang lain. Jadi al-a'mal itu merangkumi semua bentuk perbuatan, sama ada yang baik ataupun yang buruk, diterima ataupun ditolak, dan meliputi hati, kata-kata kita dan juga anggota badan kita. Kemudian seterusnya dalam hadis ini juga digunakan lafaz bi itu innamal a'malu binniyat. Jadi bi dalam bahasa Arab dia ada banyak makna. Yang biasa kita terjemahkan contohnya dalam Bismillahirrahmanirrahim, dia kata dengan nama bagi Allah. Mana di situ itu bi jenis yang lain lah, al-isti'anah, iaitu tujuan kita sebutkan tu untuk memohon pertolongan daripada Allah. Dan bi juga di samping itu juga digunakan untuk sumpah contohnya. Bila kita katakan wallahi wabillahi contohnya, itu bi digunakan untuk sumpah. Jadi bi ni pelbagai makna dalam bahasa Arab. Dan bi dalam hadis ini kurang-kurangnya ada dua makna di situ. Yang pertama lil musahabah, atau bermakna disertai. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak lain, amalan-amalan itu disertai dengan niat. Ataupun yang keduanya, bi di situ bermakna lisababiyah, iaitu dorongan ataupun disebabkan. Amalan itu disebabkan oleh niat ataupun dengan adanya dorongan daripada niat itu. Jadi musahabah bermakna disertai, dan keduanya lisababiyah, disebabkan ataupun dorongan daripada niat. Terusnya lafaz niat itu sendiri, an-niyat itu mufradnya niyatun ataupun niyatun, daripada kalimah nawa. Dalam bahasa Arab ni dia kalimah atau perkataan dia bermula daripada fa'il atau fa'il madhi, kata kerja yang telah lepas. Kemudian daripada situlah dia akan berubah menjadi kata nama ataupun kata terbitan. Jadi daripada kalimah nawa ni lah. Nawa itu telah berniat oleh ia. Telah berniat oleh ia. Daripada situ terbit kalimah niyatun ataupun niyatun. Kedua-dua ni merupakan masdar ataupun kata nama terbitan bagi kalimah nawa ni. Dan kalau plural banyak disebutkan niyatun ataupun niyatun.
Dan niat itu, dia kalimah niat ni kita dah pinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Di bahasa Melayu juga ada kalimah niat. Tapi asal kalimah niat itu dalam bahasa Arab. Dan bila asal dalam bahasa Arab, maksudnya dia ada pelbagai makna yang lain. Yang mungkin dalam bahasa Melayu tak ada makna tu. Mungkin dia terhad. Banyak kalimah yang kita ambil daripada bahasa Arab, bila dimelayukan, kita dah limitkan makna kalimah tersebut. Contoh yang paling mudah, kalimah fitnah lah. Kalimah fitnah, bila kita sebut fitnah, kita faham, fitnah tu merujuk kepada satu tuduhan yang buruk yang dilemparkan kepada orang yang lain yang dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan kita faham fitnah tu merujuk kepada perkara tu. Tapi kalau kita kembali balik kepada kalimah fitnah yang asal dalam bahasa Arab, dia pelbagai makna. Dalam Quran Allah sebutkan banyak kalimah fitnah itu. Yang antaranya fitnah itu merujuk kepada ujian. Ujian ataupun musibah, fitnah. Kemudian fitnah juga merujuk kepada perbuatan syirik, kezaliman ke atas orang-orang yang beriman yang dibuat oleh kaum Quraisy itu. Allah sebut sebagai fitnah juga dalam Quran. Dan kemudian bila dimelayukan kalimah fitnah tu, kita dah hadkan makna dia tu kepada makna yang lain. Yang sebenarnya sedikit berbeza dengan makna yang asal dalam bahasa Arab itu. Begitu juga dengan kalimah niat ataupun niat itu, dia ada pelbagai makna, antaranya adalah iradah, iaitu kehendak. Kehendak ataupun keinginan. Juga niat itu dalam Quran juga digunakan lafaz ibtigha, juga membawa makna yang sama dengan niat. Ibtigha ataupun usaha untuk mencari. Usaha untuk mencari. Kemudian yang ketiganya qasdu, tujuan. Itu juga adalah niat. Dan keempatnya adalah azam ataupun tekad, keazaman. Itu pun dah jadi bahasa Melayu. Itu juga merupakan niat. Kemudian kelimanya i'tiqad ataupun keyakinan kita kepada satu perkara untuk kita lakukan perkara tersebut, itu juga merupakan niat. Jadi ini antara kalimah-kalimah yang digunakan dalam Quran yang bawa makna yang sama dengan niat itu. Kalau dalam bahasa Melayu, niat itu adalah kehendak. Niat itu adalah usaha untuk mencari keredaan Allah ataupun selain daripada itu bagi sebagian manusia. Kemudian tujuan perbuatan itu dilakukan. Kemudian azam ataupun tekad juga adalah niat, dan seterusnya adalah keyakinan. Dan dalam hadis yang sama juga, selepas Nabi sebutkan tentang niat itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak setiap amalan itu disertai dengan niat ataupun disebabkan adanya dorongan niat. Dan sesungguhnya tidak lain, bagi setiap orang itu dia akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dilafaz hijrah di sini digunakan. Jadi hijrah itu maknanya ialah perpindahan. Hijrah itu adalah perpindahan. Hijrah ini dia ada dipanggil hijrah hissiyah, hijrah dari segi fizikal. Hijrah hissiyah. Satu lagi hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah itu merujuk kepada perpindahan secara fizikal. Perpindahan secara fizikal. Itu hijrah hissiyah. Berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keduanya hijrah
ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah iaitu hijrah dari segi maknawi. Walaupun mungkin tidak berpindah dari segi fizikal kedudukan kita tu, tapi apabila kita meninggalkan suatu perkara, maka itu juga disebutkan sebagai hijrah. Dalam sebuah hadis, ada disebutkan tentang lafaz muhajir. Ini dalam Sunan An-Nasa'i. Saya cuba baca kan hadis ni. Abdullah bin Amru qala qala rajulun ya Rasulullah ayyul hijrati afdal qala an tahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. An Abdullah bin daripada Abdullah bin Amru, qala katanya, qala rajulun ya Rasulullah, kata seorang lelaki, wahai Rasulullah, ayyul hijrati afdal, apakah hijrah yang paling utama? Qala, lalu jawab baginda, antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. Hijrah yang paling afdal itu adalah engkau berhijrah meninggalkan apa yang dibenci oleh Tuhanmu azza wa jalla. Itu yang kita sebutkan sebagai hijrah ma'nawiyah. Itu kita meninggalkan perbuatan dosa dan juga maksiat kerana Allah. Itulah hijrah yang paling afdal dalam, kalau ikut hadis ni lah. Di samping hijrah secara fiksiyah, berpindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah mereka pergi ke Habasyah 2 kali. Kemudian selepas itu mereka berhijrah ke Madinah. Itu dipanggil hijrah hissiyah, hijrah secara fizikal, berpindahnya mereka daripada bumi Mekah ke Habasyah dan juga ke Madinah. Yang keduanya hijrah ma'nawiyah, ini hijrah yang tidak akan berhenti sampailah berlakunya kematian kita ataupun berlakunya hari kiamat nanti. Dan hijrah inilah yang akan berterusan berlaku bagi setiap orang di kalangan kita. Walaupun mungkin kita tidak perlu untuk berpindah dari negeri kita, dari tempat tinggal kita secara fizikal, tapi ini hijrah yang memang setiap orang yang kita lakukan. Itu kita wajib untuk meninggalkan apa yang Allah larang, yang Allah benci untuk kita lakukan. Mungkin dulu kita buat satu perkara yang menyalahi perintah Allah dan Rasul. Bila kita ada ilmu, kita belajar, kita tahu ini benda yang salah, maka kita tinggalkan. Itulah hijrah yang paling utama di sisi Allah. Kembali kepada nota tadi. Jadi minggu yang lepas kita sampai kepada makna niat itu. Jadi, pagi ini kita sambung perenggan ni. Baik. Hijrah itu maknanya ialah perpindahan. Hijrah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merujuk kepada hijrah ke Habasyah dan Madinah. Hijrah yang pertama dalam sejarah Islam ialah hijrah ke Habasyah. Ia berlaku pada tahun ke-5 selepas Bi'atsah, iaitu selepas pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana 15 orang sahabat berangkat ke sana demi menyelamatkan agama atas cadangan daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda bersabda, "Lau kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fih." Alangkah baiknya jika kamu keluar ke bumi Habasyah. Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa pun yang berada di sisinya. Ia adalah bumi yang baik. Semoga kamu dapat berlindung di sana sehinggalah Allah selamatkan kamu daripada tekanan yang kamu semua hadapi. Jadi ini perintah Nabi kepada sebahagian sahabat yang mana mereka dizalimi di Mekah ketika itu, yang mana mereka ni terdiri di kalangan orang-orang yang mungkin tak ada keluarga yang kuat untuk membela mereka. Jadi Nabi perintahkan supaya mereka pergi berhijrah ke Habasyah untuk selamatkan diri mereka. Dan kemudian hijrah ke Habasyah itu berlaku sebanyak 2 kali. Kali yang pertama tu disebutkan para sahabat berhijrah ke Habasyah lebih kurang selama 3 bulan. 3 bulan lebih kurang macam itulah. Kemudian selepas masuknya ke dalam Islam ini Hamzah dan juga Umar, di umat Islam berasa mereka lebih kuat. Kita pun tahu dah sebutkan sebelum ni tentang kisah Umar memeluk Islam, di mana Umar secara terang-terangan bersolat di hadapan Kaabah itu. Dan selepas daripada itulah umat Islam baru berani untuk solat secara terang-terangan di hadapan Kaabah itu. Dan peristiwa hijrah ke Habasyah ini berlaku sebelum Islamnya Hamzah dan juga Umar, 2 orang yang kuat, yang mana besar pengaruhnya dalam kaum Quraisy itu. Bila selepas mereka masuk Islam, sahabat yang hijrah ke Habasyah itu kembali balik ke Mekah 3 bulan lepas daripada itu, lepas mereka pergi hijrah itulah. Dan mereka ingatkan nasib mereka mungkin semakin baik di Mekah. Jadi walaupun Islamnya Umar dan juga Hamzah itu bawa perubahan di bumi Mekah itu, tapi dalam masa yang sama masih lagi ramai juga kaum muslimin yang mereka ini dizalimi di Mekah itu. Walaupun Islam makin kuat, tapi kezaliman itu masih lagi berlaku ke atas mereka. Disebabkan itu berlaku hijrah kali yang kedua ke Habasyah, setahun ataupun 2 tahun selepas hijrah yang pertama itu. Dan ini melibatkan lebih ramai para sahabat, itu seramai 83 orang sahabat. Di mana di Habasyah ketika itu diperintah oleh Najasyi, seorang Nasrani yang seorang raja yang adil. Walaupun dia bukanlah seorang Muslim ketika itu, tapi dia seorang Nasrani, seorang raja yang adil, yang mana dia melayan dengan baik kaum muslimin yang pergi berhijrah ke sana. Sehingga kan apabila kaum Quraisy mereka menghantar 2 orang utusan mereka untuk pergi bertemu dengan Raja Najasyi ini, antaranya adalah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As seorang sahabat yang ketika itu masih lagi belum memeluk Islam. Dan dia ni memang terkenal sebagai seorang yang mahir dalam politik ni. Kalau ada keperluan untuk pergi menghadap raja dan sebagainya, maka dialah yang akan dihantar oleh kaum Quraisy. Dan begitu juga dalam peristiwa hijrah ke Habasyah ni, kaum Quraisy menghantar Amru bin Al-As dengan seorang lagi pemimpin Quraisy untuk bertemu dengan Najasyi, untuk berbincang dengan Najasyi supaya pulangkan kembali orang-orang Mekah yang pergi berhijrah ke sana. Dan selepas mereka bertemu dengan Najasyi, dan kemudian Najasyi pun perintahkan supaya dipanggil para sahabat yang beriman itu, yang berhijrah ke sana. Jadi ditanya apakah sebenarnya yang berlaku di bumi Mekah itu. Dan kemudian Ja'far yang ketika itu menjadi salah seorang sahabat yang ada dalam peristiwa tersebut. Dia membacakan surah Maryam. Membacakan surah Maryam, yang dalam surah Maryam tersebut adanya tentang kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kisah Maryam, yang mana banyak persamaan dengan kaum Nasrani itu. Jadi bila dibacakan surah tersebut, maka Najasyi tertarik dengan isi kandungan Al-Quran, dan kemudian selepas daripada itu dia tidak membenarkan 2 orang utusan Quraisy tadi untuk mengambil kembali para sahabat yang berhijrah ke bumi Habasyah itu. Dan kemudian selepas daripada itu
Najasyi ini memeluk Islam. Dia seorang yang memeluk Islam, tapi para pemimpin yang lain itu, para pembesarnya tidak memeluk Islam. Dia seorang memeluk Islam. Yang mana ketika kewafatan Najasyi, Nabi perintahkan supaya para sahabat untuk solat jenazah secara ghaib. Itu ada hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Solat ghaib yang Nabi perintahkan sahabat untuk solat adalah ketika kematian Najasyi di Habasyah. Nabi ketika itu di Madinah. Jadi di Habasyah tak ada orang yang beriman yang boleh untuk solatkan jenazah Najasyi. Jadi Nabi perintahkan sahabat untuk solat secara ghaib. Mengetahui tentang kematian Najasyi itu. Yang ketika itu telah pun memeluk Islam. Iaitu hijrah ke Habasyah. Jadi, oleh kerana konspirasi jahat Quraisy di Mekah terus menggila, telah termeterainya perjanjian Aqabah kedua di antara Rasulullah SAW dan para Nuqaba Aus dan Khazraj. Baginda mengizinkan para sahabat yang masih tinggal di Mekah berhijrah ke Madinah. Allah sebutkan dalam surah 17 ayat yang ke-76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستغفر وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Wa in kadu la yastafizunaka minal ard, dan mereka hampir untuk mengancam kau wahai Muhammad supaya engkau keluar liyukhrijuka minha, kerana mereka hendak keluarkan engkau, mengusir engkau daripada bumi ini, bumi Mekah ini. Wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila, dan kalaulah mereka benar-benar mengusir, menghalau engkau daripada bumi Mekah itu, mereka takkan dapat tinggal sesudah pemergian engkau itu, melainkan hanyalah sebentar saja. Jadi ini kenyataan yang berlaku selepas berlakunya hijrah Nabi itu. Jadi para pemimpin Quraisy ni ramai yang mati dalam peperangan Badar, Uhud dan yang selain daripada itu. Dan mereka yang memang berkeinginan untuk mengusir Nabi daripada bumi Mekah itu. Dan bila Nabi benar-benar berhijrah ke Madinah, tak lama lepas daripada itu, mereka ramai di kalangan mereka ni mati dalam peperangan-peperangan tersebut. Kembali kepada nota tadi. Baik. Baginda bersabda lepas berlakunya perjanjian Aqabah. Untuk perjanjian Aqabah ni ada dua kali juga. Yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua, yang mana ia berlaku ketika musim haji, iaitu orang-orang Arab daripada luar datang ke Mekah. Dan Nabi gunakan peluang tersebut untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan ini sering kali dihalang oleh kaum Quraisy. Dan juga dalam masa yang sama datang orang-orang Arab daripada bumi Madinah itu, kaum Aus dan juga Khazraj, untuk menunaikan haji di Mekah ketika itu. Haji waktu itu haji yang berbeza lah. Haji yang telah pun ditambahkan dengan pelbagai upacara yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul. Telah bercampur aduk dengan syirik, khurafat dan juga bid'ah dalam amalan haji mereka ketika itu. Berbeza dengan amalan haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian bila Nabi bertemu dengan para sahabat yang ketika itu masih lagi belum memeluk Islam, di kalangan Aus dan Khazraj, yang pergi tunaikan haji di Mekah, Nabi sampaikan dakwah kepada mereka, dan sebahagian di kalangan mereka tertarik kepada apa yang Nabi sampaikan. Kerana kaum Aus dan juga Khazraj ni mereka tinggal di Madinah,
yang di Madinah ni adanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi ketika di Madinah tu, mereka ni selalu sampaikan berita ataupun cerita kepada kaum Aus dan Khazraj bahawa akan sampai masa nanti seorang Nabi akan diutuskan kepada mereka. Nabi yang terakhir yang akan diutuskan kepada mereka, dan ketika itu mereka pasti akan mengalahkan bangsa Arab. Jadi kaum Yahudi, mereka berharap supaya Nabi yang terakhir itu di kalangan kaum mereka juga, kaum Bani Israel. Dan ini yang selalu mereka ceritakan kepada kaum Aus dan juga Khazraj. Dan bila Aus dan juga Khazraj dengar ada Nabi yang telah diutuskan, jadi mereka sebab itu mereka segera untuk beriman kepada Nabi tersebut. Mereka tahu kalau mereka segera beriman kepada Nabi ini, maka tentulah mereka lah yang akan dapat untuk mengalahkan kaum Yahudi. Sedangkan Yahudi sangka Nabi yang terakhir itu di kalangan mereka. Tapi rupanya tidak. Allah yang maha bijaksana itu melantik Nabi yang terakhir di kalangan bangsa Arab. Disebabkan itu, kaum Aus dan juga Khazraj yang telah biasa mendengar kisah kaum Yahudi itu, mereka bersegera untuk berbai'ah dengan Nabi SAW dalam peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama dan juga yang kedua. Selepas berlaku perjanjian yang pertama, Nabi hantarkan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum ke Madinah untuk mengajarkan kepada mereka Islam. Sampaikan dakwah kepada mereka. Itu selepas perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian bila dihantar Mus'ab dan juga ibnu Ummi Maktum itu, makin ramai yang memeluk Islam, dan bila berlakunya musim haji yang berikutnya, makin ramai yang datang ke Mekah dan berbai'ah dengan Nabi SAW, dan berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Dan selepas peristiwa tersebut, Nabi izinkan sahabat yang masih tinggal di Mekah berhijrah ke Madinah. Sebab ketika itu dah ada sokongan daripada kaum muslimin yang dah ada di Madinah pada waktu itu. Walaupun Nabi belum lagi berhijrah ke sana. Jadi baginda bersabda, "Innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha." Sesungguhnya Allah telah menyediakan buat kamu saudara dan negeri yang kamu beroleh keamanan di sana, iaitu di negeri Madinah itu. Rasulullah SAW sendiri berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar setelah Allah mengizinkannya dan menggagalkan konspirasi jahat Quraisy ke atas baginda. Allah sebutkan dalam surah 8 ayat yang ke-30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Ingatlah ketika orang-orang yang ingkar itu, mereka membuat perancangan konspirasi untuk menangkap engkau, ataupun untuk membunuh engkau, ataupun untuk mengusir engkau daripada Mekah ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan perancangan dan Allah juga melakukan perancangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik yang melakukan perancangan. Kembali kepada nota tadi. Hasil hijrah baginda bertambah kukuh ikatan persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar yang membawa kepada terbentuknya sebuah negara Islam
yang dibangunkan di atas asas iman dan takwa kepada Allah di Madinah. Jadi Allah sebutkan dalam surah 59 ayat yang ke-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah itu, dan mereka juga telah beriman sebelum kedatangan para sahabat muhajirin ke bumi Madinah itu, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mempunyai hajat keperluan dalam diri mereka, dalam hati mereka, terhadap apa yang telah diberikan oleh mereka kepada para sahabat muhajirin itu. Jadi para sahabat muhajirin berhijrah ke Madinah dalam keadaan mereka terpaksa meninggalkan saudara mara mereka, harta benda mereka, dan kalau mereka boleh bawa pun taklah banyak mana. Lebih banyak yang mereka tinggalkan di Mekah. Dan para sahabat Ansar ini, mereka juga bukanlah golongan yang kesemuanya merupakan orang-orang yang kaya. Mereka juga orang-orang yang susah, yang perlukan kepada apa yang mereka berikan kepada para sahabat muhajirin itu. Tapi Allah puji mereka ini, Allah nyatakan, dan mereka tidak mempunyai keperluan terhadap apa yang mereka berikan kepada para sahabat muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mengutamakan para sahabat muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka juga ada keperluan dan kekurangannya. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sesiapa yang dibebaskan daripada sifat kedekut dalam dirinya, maka merekalah orang-orang yang mendapat kejayaan. Jadi Allah memuji para sahabat muhajirin yang sanggup untuk berhijrah kerana Allah dan Rasul, meninggalkan saudara mara mereka, harta benda mereka, pergi ke Madinah. Manakala para sahabat Ansar pula sanggup untuk mengasihi, menerima, menolong para sahabat muhajirin walaupun mereka sendiri perlu kepada perkara-perkara tersebut. Tapi mereka utamakan para sahabat muhajirin ini. Ya Allah puji mereka. Mereka lah golongan yang akan mendapat kejayaan di dunia dan juga pada hari akhirat. Ya. Surah 9 ayat 100 tu. Ya betul lah. Memang dia ada kaitan. Dalam surah 9 ayat 100 tu memang Allah puji kedua-dua golongan ini. Kedua baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terawal, yang terdahulu daripada kalangan minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar dan kaum ansar,
wallazina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan sebaik-baiknya. Nanti Allah puji golongan Muhajirin, golongan Ansar, dan orang-orang yang mengikut mereka, mengikut jejak langkah mereka. Ini golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampailah hari kiamat nanti, golongan yang sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah para sahabat ni. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah telah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Demikian itulah suatu kemenangan yang besar, yang jelas nyata. Kedua-dua ayat ini Allah memuji golongan Muhajirin dan juga Ansar. Yang mana Nabi juga puji dalam hadis baginda bahawa mereka lah golongan yang paling baik. Nabi nyatakan khairu ummati qarni. Sebaik-baik di kalangan umatku ini adalah pada zaman aku. Itu zaman sahabat Hajirin dan juga Ansar itu. Dan selain daripada mereka di kalangan para sahabat. Itulah golongan Muslim yang paling baik. Kemudian selepas daripada zaman mereka, iaitu golongan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang benar-benar mengikut jejak langkah para sahabat itu. Dan seterusnya golongan yang datang kemudian yang ikut jejak langkah ketiga-tiga golongan yang awal tadi. Okay, baik. Ulasan hadis. Niat adalah amalan hati. Ia tidak perlu dilafazkan kerana lafaz niat itu sendiri bukan niat. Tiada suatu amalan yang dilakukan tanpa niat. Hatta perbuatan yang dikategorikan dalam kes tanpa niat juga dilakukan dengan niat. Niat wujud pada semua amalan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa ibadat ataupun adat, baik ataupun buruk. Niat yang baik mendatangkan pahala, manakala niat yang buruk boleh menjerumuskan seorang itu kepada perbuatan dosa. Namun begitu, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang telah menetapkan bahawa seseorang yang berniat melakukan amalan kebaikan, walaupun belum melakukannya, sudah dicatatkan pahalanya. Manakala seorang yang berniat melakukan kejahatan, tapi belum melakukannya, tidak akan dicatatkan dosa ke atasnya sehinggalah ia melaksanakan apa yang ia niatkan. Jadi niat itu yang pertama tadi adalah amalan hati. Dia duduknya di dalam hati, bukan pada lafaz tu. Apa yang kita lafazkan, itu bukanlah niat sebenarnya, itu lafaz. Dipanggil lafaz niat. Tapi niat yang sebenar yang dikira itu yang ada dalam hati kita, dalam diri kita. Dan untuk kita melakukan ibadah, yang wajib adalah niat di dalam hati itu. Tanpa perlu untuk kita melafazkannya. Sebab itu yang dikira. Kalau kita lafazkan tu berbeza. Tersilap sebut contohnya kalau katalah kita nak solat zuhur. Dalam hati kita niat kita nak solat zuhur 4 rakaat kerana Allah. Tapi kita lafazkan tu kita solat asar. Yang dikira adalah yang di dalam hati kita tu. Bukan pada lafaz niat tu. Sebab niat tu memang di dalam hati. Kemudian seterusnya, kalau niat untuk melakukan kebaikan, Allah akan tuliskan pahala walaupun belum dilakukan. Berbeza dengan niat untuk melakukan perbuatan dosa, dia tak akan ditulis, melainkan ada usaha untuk melakukan dosa tersebut. Daripada Ibnu Abbas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jalla. Inna Allah Azza wa Jalla katabal hasanati was sayyiati. Thumma bayyana dzalika. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in 'amilaha
kutibat lahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'afin ila ad'afin katsirah. Wa in huwa hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in 'amilaha kutibat lahu sayyi'atan wahidah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencatat amalan kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menerangkan tentang itu, sesiapa yang bercita-cita melakukan kebaikan tetapi belum melakukannya, Allah tuliskan baginya pahala di sisinya, suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia mengamalkannya, ditulis baginya 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda dan lebih banyak daripada itu lagi. Jika ia bercita-cita melakukan kejahatan tapi belum melakukannya, Allah tuliskan baginya pahala di sisinya, satu kebaikan yang sempurna. Jika ia mengamalkannya, ditulis baginya suatu kejahatan. Baik, jadi ini merupakan satu rahmat yang besar daripada Allah kepada kita. Setiap niat kita untuk buat satu amalan yang soleh, niat yang baik itu telah pun ditulis sebagai suatu amalan soleh yang sempurna dilakukan. Satu pahala. Dan jika niat itu diikuti dengan perbuatan kita melakukan amalan tersebut, Allah akan lipat gandakan minimum 10 kali ganda sampai kepada 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu lagi. Berbeza dengan niat yang buruk, niat untuk melakukan dosa atau maksiat. Kalau semata-mata niat tapi belum ada usaha untuk melakukannya, maka tak akan dikira sebagai suatu bentuk dosa di sisi Allah lah. Melainkan jika ada usaha, sama ada perbuatan tersebut dapat dilakukan ataupun tidak. Jika ada usaha tapi mungkin dia terhenti melakukannya disebabkan terhalang, ada halangan, juga dikira sebagai dosa. Sebab dia contohnya orang yang nak niat tu dah ada dan dia dah usaha untuk mencuri, dan tapi tiba-tiba polis datang contohnya. Dia terhalang melakukannya disebabkan bukan dia sendiri nak tinggalkan, tapi disebabkan ada halangan. Jadi itu dikira sebagai satu dosa lah. Sama seperti mana jika dia berjaya melakukan perbuatan tersebut. Satu dosa, bukan 10. Beza dengan amalan soleh, 10 pahala bagi setiap amalan tu. Kalau dosa, dia tak digandakan. Betul. Ya? Nampak tak? Ni. Ya. Dia kira dah berdosa lah, dosa mencuri itu. Tapi kalau dia tinggalkan, dia mungkin niat asalnya nak mencuri, tapi dia fikir-fikir balik, tak jadi. Disebabkan dia takutkan azab daripada Allah, tu dituliskan pahala bagi dia. Bukan sekadar tak tulis dosa, tambah pula pahala. Disebabkan dia meninggalkan perbuatan tersebut dengan niat kerana Allah lah. Tapi kalau ditinggalkan sebab dia takut polis, Ya. Kalau ditinggalkan sebab polis, Allah marah juga. Yang tu kita Belajar. okay. Jadi itu rahmat Allah di atas kita. Setiap niat yang baik itu Allah akan tuliskan satu pahala. Diamalkan 10 kali ganda pahala Allah akan tulis, bahkan lebih daripada itu lagi. Berbeza dengan niat untuk melakukan suatu dosa, sekadar niat belum lagi ditulis dosa, melainkan jika ada usaha untuk melakukannya. Dan jika meninggalkannya, ditulis pula suatu pahala yang sempurna bagi perbuatan tersebut. Baik. Seterusnya, rahsia hati. Niat adalah rahsia hati. Tiada sesiapa pun mengetahui niat orang lain kecuali Allah. Hanya kesan niat itu sahaja yang mungkin dirasai oleh orang lain sesudah terjadinya. Allah tidak menyuruh seorang itu mengorek isi hati orang lain. Sikap suka bersangka buruk, gemar mengorek rahsia dan mengintip adalah dilarang oleh Allah. Jadi ini Allah sebutkan dalam kalau kita lihat dalam surah 49, surah 49 ayat yang ke 12.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kamu kebanyakan daripada sangkaan. Sebab sangkaan itu dia ada dua. Ada disebutkan sebagai husnuzan, sangkaan yang baik. Yang kedua disebutkan sebagai su'uzan, sangkaan yang buruk. Jadi Allah perintahkan supaya menjauhi kebanyakan daripada sangkaan. Sebab kebanyakannya adalah sangkaan yang buruk pada orang yang lain. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah suatu bentuk dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintip-ngintip, mencari-cari kesalahan orang yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah seorang di kalangan kamu untuk dia memakan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah dia akan membenci perbuatan tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan mentaati perintah-perintah Allah ini. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini larangan-larangan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah mulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu maknanya orang-orang yang beriman pun tak akan terlepas daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini. Sebab itu Allah peringatkan. Jauhi sangkaan yang buruk. Kemudian jangan mengintip-ngintip, mencari-cari kesalahan, dan jangan mengumpat orang yang lain, kerana semua ini merupakan suatu perbuatan dosa di sisi Allah. Kembali kepada nota tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla." Aku diperintah memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka sudah mengucapkannya, terpeliharalah darah dan harta benda mereka, melainkan kerana haknya. Hisab ke atas mereka itu terserah kepada Allah. Jadi kalau secara zahir, seorang itu mengaku beriman kepada Allah, ucapkan kalimah syahadah, maka dia dikira sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam sirah, di Madinah itu munculnya golongan yang munafik. Golongan yang munafik ni, iaitu munafik dari segi i'tiqad. Dia munafik ni dia ada dua. Dia ada munafik dari segi i'tiqad. Dia ada munafik dari segi amalan. Nifaq i'tiqadi. Kemudian nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ini adalah orang yang munafik yang memang dalam hati dia tu sama dengan orang yang kafir, bahkan lebih teruk lagi. Seperti kita baca kisah Abdullah bin Ubay. Dia Muslim, dia dari segi zahirnya dia memeluk Islam, dia mengucapkan syahadah, dia solat sama-sama dengan Nabi, dia keluar berperang sama-sama dengan Nabi, tapi dalam hatinya itu memang dia sangat-sangat memusuhi Allah dan juga Rasul. Dia masuk Islam disebabkan dia takut dianggap sebagai seorang yang menentang Allah dan Rasul. Abdullah bin Ubay ini sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia hampir-hampir dilantik menjadi pemimpin nombor 1 di Madinah.
Maknanya kalau Nabi tak jadi hijrah, dialah antara calon yang akan menjadi pemimpin nombor 1 di Madinah ketika itu. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, dia tak dapat jawatan tersebut. Jadi timbulnya permusuhan dalam dirinya. Dia masuk Islam tetapi tujuannya itu bukanlah kerana benar-benar ikhlas, benar-benar nakkan kebenaran itu, tapi kerana supaya dia nak dianggap sebagai orang yang beriman juga. Di Madinah tu. Walaupun dalam hatinya itu sangat-sangat memusuhi Allah dan juga Rasul. Jadi ini munafik dari segi i'tiqad. Yang mana inilah yang Allah sebutkan dalam Quran yang akan diazab dalam neraka yang paling bawah. Lebih teruk lagi daripada orang-orang yang kafir. Jadi golongan yang munafik dari segi i'tiqad inilah yang akan diazab dalam neraka yang paling bawah, yang paling panas sekali. Yang menzahirkan keimanan, hakikatnya lebih teruk lagi daripada orang yang kafir. Manakala munafik dari segi amalan ini pula, ini disebutkan dalam hadis Nabi, ada beberapa tanda golongan yang munafik. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Ini ya. ini hadis muttafaqun alaih. Jadi kita sebutkan sebelum ini, muttafaqun alaih itu apa makna dia? Disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya dalam kedua-dua kitab sahih ini ada hadis ini. Itu muttafaqun alaih. Ini hadis sahih yang paling tinggilah kedudukannya. Nabi sebutkan dalam hadis ini, ayatul munafiqi thalathun. Iza hadatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza u'tumina khana. Tanda orang yang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Dan bila dia berjanji janjinya. Wa iza u'tumina khana. Dan bila dia diberikan amanah, dia khianat kepada amanah itu. Jadi ini siapa yang ada sifat-sifat ni, dia ada sifat-sifat golongan yang munafik. Dan boleh jadi juga sifatnya ada pada orang-orang yang beriman. Walaupun dalam hatinya itu bukanlah sama seperti mana munafik yang i'tiqad tadi, tapi bila ada sifat-sifat ni, ini dipanggil munafik dari segi perbuatan, dari segi amalan. Jadi dosa lah. Yang ini memang dikira kafir. Kalau munafik dari segi i'tiqad ni, cuma dia menzahirkan keimanan. Yang ini Muslim, mukmin, ada kira dosa lah, tapi yang pentinglah hatinya tu dia masih lagi beriman kepada Allah. Dosa. Dia tak sama dia punya ni. Tak sama. Tengok kepada misalnya kalau dosanya tu banyak, dia akan diazab dululah. Kalau amalannya tu banyak, mungkin akan terlepas daripada azab neraka tu. Tapi dia ada ciri-ciri ataupun sifat-sifat munafik dari segi amali itu. Dalam satu lagi hadis, kalau dalam hadis tadi disebutkan ada 3 tanda. Dalam hadis yang lain, dia ada 4 tanda disebutkan di sini. Arba'un, ini juga hadis muttafaqun alaih. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza u'tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ada 4 perkara yang mana jika seorang itu ada keempat-empat perkara ni, maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa yang ada
salah satu perkara ni pada dirinya, maka dia ada ciri-ciri orang yang munafik sehingga dia meninggalkan perkara ni. Iza utumina khana, bila diberikan amanah dia khianat. Wa iza hadatsa kadzaba, bila dia berbicara dia berdusta. Wa iza ahada ghadara, bila dia berjanji dia mungkiri. Wa iza khasama fajara, dan bila dia berselisih, berbalah, maka dia berbalah dengan berlebih-lebihan. Itu sifat, empat sifat ataupun empat ciri-ciri munafik dari segi amali. Dan bila ada keempat-empat ciri ni pada orang yang seseorang itu, maka dia akan bawa pula kepada munafik dari segi i'tiqad itu. Kembali kepada nota tadi. Jadi Nabi sebutkan di sini, apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terpeliharalah darah harta benda, melainkan kerana hak itu, sebab dikira sebagai seorang yang muslim dan juga mukmin, walaupun dalam hatinya itu mereka kafir kepada Allah. Tapi kita nilai secara zahir, kerana Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita pendiri seorang itu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menyingkap apa yang ada dalam hati manusia atau membelah perut mereka. Jadi Nabi nyatakan di sini, kita sebagai manusia ni kita hukum berdasarkan perkara yang zahir. Secara zahir kalau kita lihat seorang itu seorang yang solat, berpuasa, yang buat kebaikan, maka kita anggap niat je tu kerana Allah lah. Tak boleh kita terus nyatakan dia ni orang yang nak menunjuk-nunjuk. Kalau orang yang mungkin dia infakkan harta secara terang-terangan contohnya, jangan kita mudah kata dia ni orang yang nak menunjuk-nunjuk. Sedangkan mungkin niat dia tu untuk menjadi contoh yang baik bagi orang yang lain. Hanya dia yang tahu niat dia tu. Boleh jadi orang yang infak harta secara sembunyi-sembunyi, tapi kemudian timbul sifat riak dalam diri dia, akan menyebabkan terhapusnya pahala yang mungkin dia dapat sebelum daripada itu. Jadi sebab itu jangan mudah untuk kita ni menentukan niat seseorang. Sebab niat ini hanya Allah yang tahu. Dan hanya orang yang buat tu yang dia tahu niat apa yang dia niatkan. Orang yang lain kita nilai secara zahir. Kalau secara zahirnya dia buat kebaikan, maka kita anggap ini kebaikan ni kerana Allah lah. Tak perlu untuk kita persoalkan apakah niat dia itu. Tapi kalau perbuatan tu secara zahirnya memang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita juga hukum secara zahir lah. Maka ia dianggap sebagai bertentangan dengan Allah, perintah Allah dan juga Rasul. Ya. 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 Oh, Daripada konteks yang lain, jadi ajaran Islam itu mengajarkan kita macam tidak boleh paksa orang untuk masuk Islam. Yang ini macam berlawanan dengan yang tadi. Kalau macam sekarang ni macam diperintah untuk memerangi itu kita kena perang. Ya. Tak masuk Islam ni. Jadi kita kena faham kalimah uqatila di sini. Kalimah uqatila. Dia dalam bahasa Arab, uqatila itu daripada kalimah qatala. Qatala. Dia berbeza dengan kalau aqtulu dengan uqatilu. Kalau aqtulu ini daripada qatala. Kalau kalimah qatala ni ada alif ni,
dia satu perbuatan yang melibatkan dua pihak. Perbuatan yang timbul yang berlaku di antara dua pihak. Jadi uqatilah di sini bila memerangi itu maksudnya bila ada orang yang memerangi Islam dengan kekerasan, dengan senjata, maka umat Islam perlu perangi mereka baliklah. Golongan yang macam tu. Dan kita tak diperintahkan supaya ni qatala. Kalau qatala ni membunuh. Kalau qatala membunuh itu satu pihak. Mungkin dia bunuh itu orang yang tak berdosa. Itu qatala. Tapi kalau qatala memerangi. Maksudnya memerangi ini orang yang menyerang kita dengan kekerasan, yang berperang dengan kita, apa untuk kita pertahankan diri, maka itu dibolehkan, dibenarkan dalam Islam. Akan diperintahkan untuk keluar berjihad pada jalan Allah. Tapi itu berlaku selepas proses-proses yang lain. Kalau kita lihat perintah untuk berperang itu hanya turun ketika di Madinah. Tidak ketika di Mekah. Di Mekah banyak ayat-ayat terangkan tentang kepentingan untuk menyampaikan dakwah. Kepentingan untuk bersabar, meninggalkan golongan yang jahil itu. Tapi kemudian bila ada keperluan, umat Islam ada keupayaan, ada keperluan untuk berlakunya peperangan disebabkan kezaliman kaum Quraisy itu, maka barulah ketika itu Nabi dan para sahabat mereka memerangi golongan yang bukan Islam itu. Dan berperang itu, memerangi di sini bukanlah maksudnya kita dengan suka hati boleh membunuh orang yang lain. Begitu je. Yang bukan Islamnya dibunuh. Bukan macam tu. Memerangi di sini bermaksud kita memerangi orang yang memerangi Islam. Kita perangi orang yang melakukan kezaliman kepada umat Islam. Nak pertahankan diri. Itu maksud muqatilah di sini, memerangi itu. Bukan Nabi kata di sini aqtul. Kalau Nabi kata aqtul, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka menyebutkan la ilaha illallah, itu baru kita kata membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Tapi di sini uqatilah, maksudnya memerangi. Ha. Ha. Ini perlukan kepada tafsiran lah. Ya. Tapi kalimah perang itu sendiri kita tahu dia melibatkan dua belah pihak kan. Perang, memerangi. Jadi mungkin bagi untuk lebih mudah untuk kita faham, kita kena terangkan sikitlah makna memerangi itu. Jadi kalau makna perang itu pun memang melibatkan dua belah pihak. Dia tak ada pihak. Tak ada pihak. Ya. Sama lah macam satu kisah masa peperangan Nabi dulu. Ya. Di mana satu sahabat tu betul-betul dah nak mengusung pedang dia. Seorang tu mengatakan la ilaha illallah. Lepas tu dibunuh juga, lepas tu dia ditegur Nabi. Ya, betul. Itu ada kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dalam peperangan tersebut, dia berperang dengan orang yang kafir. Dan ketika dia nak hampir-hampir nak bunuh orang tu mengucapkan la ilaha illallah. Dan bagi Usamah, dia anggap orang ni ucapkan la ilaha illallah kerana takut dibunuh lah. Takut dibunuh. Jadi sebab tu dia buat keputusan, dia bunuh juga orang tu. Sebab bagi dia orang ni ucapkan syahadah bukan disebabkan ikhlas nak masuk Islam, tapi kerana takut dibunuh. Dan bila kisah itu dibawa kepada Nabi SAW, Nabi marah Usamah. Nabi marah Usamah kerana bila diucapkan la ilaha illallah itu, dia dikira sebagai Muslim lah. Niat dia tu sama ada nak menipu ke, ataupun tak ikhlas ke, maka itu kita serah kepada Allah. Itu bukan kita untuk hukumkan apakah niat dia yang sebenar. Secara zahir, dia ucapkan syahadah, maka dia dikira sebagai mukmin. Tak boleh untuk bunuh dia. Jadi Nabi, banyak kali Nabi ulang perkara tersebut kepada Usamah sehingga Usamah kata, alangkah baiknya kalaulah dia masuk Islam, dia tak melakukan perbuatan tersebut. Dia masuk Islam, kemudian sikit, tidak ketika berlakunya
perangan tersebut dia tak ada dalam perangan itu. Kalau dia tak buat perbuatan itulah, dia harap begitu sekali. Disebabkan Nabi selalu ulang perkara tersebut untuk ingatkan para sahabat, jangan mudah-mudah untuk menghukum orang yang lain berdasarkan kepada perkara yang zahir itu. Kita kata niat itu lain. Sedangkan kita hukum berdasarkan zahir je lah. Niat itu kita kira mudah-mudahan dia buat ni disebabkan dia ikhlas kerana Allah. Kalau zahirnya baik, kita anggap sebagai baik. Kalau zahirnya buruk, kita anggap sebagai buruk lah. Ya. Dia digunakan oleh pihak-pihak yang untuk mencari bukti kesalahan Islam sebagai satu bukti bahawa Islam itu menggunakan kekasaran untuk mengajak orang Islam masuk Islam. Ya. Contohnya macam inilah, Islam itu memang menggunakan bersebar dengan mata pedang kan macam inilah. Jadi kalau setengah tak ada ilmu yang boleh betul-betul perintahkan, memang akan terpengaruh dengan terjemahan-terjemahan yang macam ni. Ya. Dan sebab tu Quran ataupun hadis ini perlu dibaca secara bersamaan dengan ayat ataupun hadis-hadis yang lain supaya pemahaman tu lebih jelas. Macam perkara ni, kalimah uqatila ni kita boleh balik rujuk kepada Quran. Contohnya kalau kita lihat dalam Quran pun memang Allah perintahkan untuk buat baik kepada orang yang lain, walaupun itu orang-orang yang kafir sekalipun. Kalau kita lihat dalam surah 60, ayat yang ke-8. Kalau kita tengok di sini, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ayat bawah. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak menghalang kamu untuk kamu buat kebajikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan tidak mengusir kamu daripada rumah-rumah kamu. Jadi Allah tak halang untuk kita buat baik kepada orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang mereka ni tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir umat Islam. Wa tuqsitu ilaihim, dan untuk kamu berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu dia mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesungguhnya tidak lain Allah menghalang kamu untuk kamu buat kebajikan kepada orang-orang yang memerangi kamu dalam agama kamu. Wa akhrajukum min diyarikum, dan orang-orang yang mengusir kamu daripada rumah-rumah kamu. Wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum, dan yang menolong orang lain untuk mengusir kamu. Jadi Allah menghalang kamu untuk kamu menjadikan mereka ini sebagai
wali, sebagai teman rapat, sebagai kawan. Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai kawan, sebagai teman yang rapat, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau tengok ayat ini jelas bahawa Allah perintahkan untuk kita buat baik kepada orang-orang yang lain, termasuklah bukan muslim, kafir, musyrik dan sebagainya, selagi mana mereka ni tidak memerangi umat Islam, tidak mengusir mereka daripada rumah-rumah mereka, tidak tolong orang lain untuk mengusir mereka. Di golongan yang ni kita diperintahkan untuk buat baik kepada mereka. Bahkan dilarang untuk berlaku zalim kepada orang-orang yang kafir yang sebegini. Sebab tu setiap ayat dan juga setiap hadis tu dia kena dibaca dengan ayat-ayat yang lain ataupun hadis-hadis yang lain untuk lebih kita faham makna yang sebenar di sebalik Quran ataupun hadis-hadis tersebut. Biasa orang salah guna minyak Islam ni teroris sebab ayat apa tu, waqtuluhum haqiqati tengah. Kalau baca ayat tu memang kita nampak macam tu kan. Tapi sebenarnya kena tengok konteks ayat tu dalam peperangan. Di berlakunya peperangan, takkanlah umat Islam ketika diperangi tu dia hanya tak buat apa-apa. Mestilah kena pertahankan diri, bunuh balik orang yang memerangi mereka itu. Di ayat tu konteksnya peperangan. Bukan suruh pergi serang orang yang bukan muslim yang tidak memerangi Islam itu. Salam. Boleh. Mana kata-kata ni? Okey, yang ni kita belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Jadi ini insya-Allah kita akan masuk minggu hadapan. Kita akan sambung minggu hadapan. Tapi secara umumnya ini tentang keimanan lah. Keimanan itu dia bukan hanya pengakuan ataupun kata-kata. Dia mesti merangkumi pengakuan, kata-kata, amalan dan juga niat yang ada dalam hati kita tu. Kalau kita kata kita beriman kepada Allah, apa bukti keimanan kita? Mestilah niat dalam hati kita tu kerana Allah lah. Macam kita sebut tadi kisah golongan yang munafik. Mungkin dia mengaku dia beriman, dia buat amalan yang soleh, tapi niat dia tu bukan kerana Allah. Itu bukanlah orang yang beriman. Ataupun orang yang mungkin dia dalam niat dia tu kerana Allah, ucapan pun dia kata dia beriman, tapi dia buat dosa dan juga maksiat. Itu juga bukanlah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab iman tu merangkumi ke semua perkara tu. Pengakuan, niat, amalan dan juga mengikut sunnah Nabi SAW. Soalnya tuan sahabat lah. Hari ini insyaAllah kita akan tengok lebih lanjut dalam kelas akan datang. InsyaAllah. Yang mana? Okey, yang mana? Berkenaan dengan gandaan pahala tu, dia ada setengah amalan yang memang ada hadis Nabi yang Nabi sebutkan. Contohnya puasa tu, Nabi sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan berikan balasan kepada orang yang berpuasa. Disebabkan hadis tu, sebahagian ulama kata puasa ni pahala dia tu lebih banyak lagi daripada 700 kali ganda. Sebab Allah khususkan. Walaupun semua amalan tu Allah yang akan berikan balasan, tapi puasa tu Allah sendiri. Disebabkan puasa tu suatu ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, jadi pahala tu lebih lagi daripada 700 kali ganda. Dan begitu juga dengan waktu yang
sebahagiannya Allah lipat gandakan lebih lagi daripada 700 kali ganda tu. Macam ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kemudian ketika masuknya bulan-bulan haram. Juga Allah ganda lebih lagi daripada waktu yang biasa. Tapi secara Jatuh. 700 kali ganda Oh, yang beli di tanggal tu kan? malam tertentu, dan kemudian ada juga waktu-waktu yang lain yang dilipat ganda lebih lagi pahala. Antaranya Dibaringkan je lah ya, kita. Lailatul Qadar dan juga bulan-bulan. Jalan, aku hilang. Ada yang tanya ke yang online? Plastik pun boleh potong? Plastik pun boleh? Plastik. Lupa mic ni. Yang dah ada ke apa? Plastik tu? Ke kita kena bawa? Kita kena bawa? Ada, sini ada. Minta tolong offkan mic ya. Okay, baik. Oh, pun nampak. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ni. Ada soalan lagi? Ini soalan politik, Ustaz. Ini soalan politik. Kalau tak jawab, tak apalah. Politik. Ada. Tak, saya tengok hijrah tadi kan. Saya terkenal orang Palestin. Dekat Gaza tu, orang Palestin kat Gaza tu boleh tak ada orang berhijrah? Ini soal politik, tak tahu apa. Orang kat Gaza tu, saya tengok hijrah tadi kan, dia kena musibah yang dahsyat, kena zalim oleh orang Israel. Ya. Adakah disunatkan untuk mereka berhijrah kalau ikut silsilah Nabi ni? Sejarah hijrah yang Pak ceritakan tadi. Jadi pada orang Palestin, apa hukum ada orang berhijrah? Adakah patut, tak patut, ataupun dia orang kena retain dia punya negara? Ini soal politik, tak jawab tak apa. Tapi apa benar Ustaz? Okay. Pasal Palestin. Dalam perkara ni memang ada sebahagian daripada kalangan kita sebut lebih utama mereka berhijrah kan. Tapi realitinya hijrah, mereka nak keluar daripada Palestin tu, nak pergi masuk ke negara lain, bukan satu benda yang mudah. Sebab negara pada hari ni kan dia ada sempadan, dia ada pasport dan sebagainya. Kalau tak, mudah je nak masuk ke Mesir tu, sempadan Rafah tu. Tapi tak boleh. Jadi bila macam tu, kalau mereka nak berhijrah sekalipun, mereka nak hijrah ke mana? Melainkan dalam Gaza tu je lah. Dan juga kita kena ingat antara perkara yang memang diingini oleh kaum Yahudi ni supaya umat Islam keluar daripada Gaza tu. Bila keluar, mereka akan ambil itulah Gaza tu. Jadi sebab tu orang Gaza sendiri mereka tak nak keluar daripada Gaza tu. Walaupun ada orang kita yang sebutkan sepatutnya mereka keluar berhijrah. Seperti mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Tapi situasi itu tak sama. Keadaan tak sama. Jadi mereka sendiri yang nak menentang Israel. Jadi mereka lebih tahu tentang keadaan mereka lah. Baik. Sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada apa yang disampaikan tadi. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. salam.